Assalamualaikum Ranjan. Waalaikumsalam. Hari ni nak bagi chance kat Ranjan pula berinteraksi dengan Ustaz. Jangan lupa. Tak ada ni tak nak balik saya kat pejabat. Oh, ni ada di pejabat? Saya pukul 10 saya balik. Oh. 10 suku lah, habis kuliah aku balik lah. Oh, memang sampai waktu kerja berapa? Ni ganti member tu tak kerja ni. Itulah sampai pukul berapa? Pejabat 24 jam. Tapi saya sampai pukul 10, tak kira pukul 10 ada orang lain masuk, saya balik lah. Oh. Itu apa keluarga main kenduri rumah siapa? Rumah Abang Rashid. Rumah Rashid lah itu? Mereka pergi minat kat mana? Ni dekat Red Motel. Oh, tak tempat yang apa Ramjan sewa tu lah. Dah. Tapi saya pergi Red Motel. Tak mana Red Motel? Red Motel depan Bungkun tu. Oh, tahu. Murah lagi terus, malah 100 lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan rahmatnya juga kita semua masih lagi diberi kekuatan dan kesihatan untuk supaya agar kita mampu lagi untuk terus mengikuti program generasi Al-Quran ni, di mana pada malam ni kita masuki ke siri yang ke-500 siri yang ke-259. Alhamdulillah. Pada malam ni insyaAllah kita akan teruskan lagi program kita seperti biasa, di mana kita akan baca Al-Quran, kita akan dengar terjemahan dan seterusnya, mendapat ilmu dalam majlis tazkirah yang kita akan laksanakan. Jadi tuan-tuan, sekarang pukul 9.41, marilah kita terus mulakan program kita lagi pada malam ni seperti biasa dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bertuah kita pada malam ni kerana kita dapat lagi meneruskan program kita, dan pada malam ni kita alhamdulillah dapat bersama-sama dengan guru kita yang tuan-tuan dah kenali, iaitu Ustaz Azizi bin Ibrahim. Ustaz Azizi Ibrahim dah pun berada bersama-sama kita dalam Google Meet ni, insyaAllah. Jadi Ustaz dah beberapa kali dah bersama kita. Saya rasa ni mungkin kali keempat atau kali kelima dah. Saya pun tak ingat dah. Tak check. Jadi alhamdulillah, jadi tuan-tuan pun kenal sangat dah. Saya pun saya rasa Ustaz pun dah mahir sangat dah apa dengan yang kita buat, dan faham sangat apa yang kita buat. Jadi rasanya tak perlu kita nak berceloteh panjang-panjang. Jadi insyaAllah kita akan teruskan program kita pada malam ni. Seperti biasa kita akan baca Al-Quran. Jadi kita akan baca Al-Quran di mana Ustaz akan memperdengarkan baca ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita akan cuba ikut di rumah masing-masing melalui medium Google Meet ini, insyaAllah.
di mana pada bulan 6 dan bulan 7 kita akan baca 3 muka surat Al-Quran. Jadi pada malam ni kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kita pada muka surat 531 sampai 533 insya-Allah. Di mana pada malam ni kita akan tutup surah yang kita baca kemarin iaitu surah Al-Qamar. Di mana kita akan baca ayat 50 sampai 55 penutup ya. Dan kemudian kita akan baca satu surah yang sangat kita gemari, yang selalu kita suka dengar orang baca, selalu dibaca, iaitu surah Ar-Rahman. Kita akan baca pada muka surat 531 sampai 533, iaitu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-67 pada malam ini insya-Allah. Jadi selesai saja Ustaz memperdengarkan bacaan ayat-ayat berkenaan, insya-Allah saya pula akan bacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat-ayat tersebut, dan selepas itu kita akan serah kembali kepada Ustaz untuk menyampaikan tazkirah dalam slot kuliah kita insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia, tuan-tuan boleh buka muka surat 531 insya-Allah. Sementara itu insya-Allah saya nak tayangkan pada skrin ayat-ayat berkenaan. Kita boleh baca ni, tuan-tuan nak menggunakan skrin, tuan-tuan boleh baca daripada skrin insya-Allah. Ayat 50 sampai ayat 56 surah, ayat 55 surah Al-Qamar. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Azizi Ibrahim untuk meneruskan program kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sama membaca Al-Quran di mana yang disebut oleh Tuan Haji Rahim tadi, muka surat 531 sehingga 533. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, pada malam ni kita dah dapat sama-sama membaca 3 lagi muka surat daripada Al-Quran, di mana pada malam ni kita dapat mendengar bacaan daripada surah Al-Qamar tadi ayat 50 sampai 55, dan seterusnya kita baca surah yang selalu popular di kalangan kita, itu surah Ar-Rahman daripada ayat 1 sampai 67, di mana kita dapat mendengar bacaan yang didengarkan oleh Ustaz dan dapat kita ikut sama-sama membaca di rumah secara tertib. Alhamdulillah. Seterusnya saya akan bacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat-ayat yang kita baca tadi, iaitu di muka surat 531 surah Qamar ayat 50 sampai 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan cepat seperti sekelip mata. Dan sesungguhnya telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Apakah ada orang yang mahu mengambil pengajaran?
dan segala sesuatu yang telah mereka lakukan tercatat di dalam buku catatan. Segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Sadaqallahul Azim. Seterusnya surah yang ke-55, surah Ar-Rahman, yang bermaksud yang Maha Pemurah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia. Dia mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar mengikut hitungan yang tertentu. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya. Dan dia menciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merosakkan keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak-kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bungaan yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia daripada tanah yang kering seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin daripada nyalaan api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara dua timur dan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan membiarkan dua laut mengalir yang kemudian kedua-duanya bercantum. Di antara kedua-duanya ada batas yang tidak melampaui sempadannya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Daripada kedua-duanya keluar mutiara dan marjan. Ya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung ganang. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan membuat perhatian, akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembusilah. Kamu tidak akan mampu menembusinya kecuali dengan kekuatan daripada Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu jin dan manusia akan dikirimkan nyalaan api dan cairan tembaga panas sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya. Lalu diseret ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berulang-ulang diseksa di sana, di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi sesiapa yang takut akan waktu menghadap Tuhannya, ada dua surga.
maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua-dua syurga itu mempunyai pelbagai macam pohon dan buah-buahan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua-dua syurga itu ada dua buah mata air yang memancar, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua-dua syurga itu terdapat pelbagai macam buah-buahan yang berpasang-pasangan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar di atas permaidani yang bahagian dalamnya diperbuat daripada sutera tebal, dan buah-buahan di kedua-dua syurga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam syurga itu ada bidadari yang membatasi pandangan kepada mereka semata-mata, yang tidak pernah disentuh sebelum itu oleh manusia maupun jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan mereka itu permata, delima dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan juga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan selain dua syurga itu ada dua syurga lagi. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua-dua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua-dua syurga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Alhamdulillah. Sadaqallahu azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Jadi kita dah dapat sama-sama mendengar terjemahan dalam bahasa Melayu ayat yang kita baca daripada surah Al-Qamar dan juga surah Ar-Rahman daripada ayat 1 sampai 67. Semoga kita tidak mendustakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana yang berulang kali disebut dalam surah Ar-Rahman, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Jadi sebagai hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Allah SWT untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Yang begitu banyak sekali nikmat yang kita terima daripada mula kita dihidupkan sampailah ketika ini, pada diri kita, pada sekeliling kita, semua nikmat yang diberikan tersebut haruslah kita syukuri, kerana kita tahu semuanya daripada Allah, kerana diri kita sendiri Allah yang menciptakan. Kita adalah hamba yang patuh kepada Allah SWT. Jadi kita kena bersyukur. Jika tidak, nanti kita kufur nikmat di mana yang Allah tanyakan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semoga kita tak menjadi pendusta. Jadi seterusnya, saya nak serahkan kembali kepada Ustaz untuk tazkirah kita pada malam ini dalam surah Al-Qur'an. Dengan ini saya mempersilakan sekali lagi kepada Ustaz Azizli Ibrahim untuk menyampaikan tazkirahnya. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, namanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi Allah Taala menemukan kita bersama di dalam majlis ilmu yang cukup barakah ini, yang sekian kalinya saya diundang oleh Tuan Haji Rahim untuk menyampaikan kuliah
pada malam ini. Alhamdulillah, kita syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sebentar tadi kita masih lagi diberi ruang dan masa untuk sama-sama kita bertilawah, membaca Al-Quran di hujung surah Al-Qamar dan juga sebahagian besar daripada ayat-ayat Allah dari surah Ar-Rahman. Surah yang cukup cantik, yang banyak menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurganya. Okay? Kita dengar tadi macam-macam nikmat yang Allah Taala akan bagi kepada orang yang akan masuk syurga. Mudah-mudahan Allah Taala memilih di kalangan kita ini untuk merasai nikmat-nikmat yang kita tak boleh nak fikir dengan mata kepala di dalam syurga nanti. Okay? Maka walaupun sekian banyak nikmat yang Allah Ta'ala sediakan di dalam syurga itu, Allah Ta'ala tetap memberi peringatan kepada manusia dalam surah Ar-Rahman tadi, bagaimana berapa kali kita mengulang-ulang perkataan ataupun ayat فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Allah Ta'ala ulang banyak kali dalam surah ini. Maksudnya, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu nak dustakan? Tu ayat itu diulang banyak kali dalam surah ini oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberi peringatan kepada kita supaya jangan kita ini tergolong di kalangan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kufur nikmat ataupun kufur hakikat. Yang lebih berat lagi kufur hakikat lah. Maka Allah Ta'ala ingatkan kita supaya kita tidak leka, supaya kita sentiasa ingat nikmat-nikmat dalam syurga, maka memberi motivasi kepada kita untuk melakukan amalan kebaikan, amalan ibadah selagi mana kita hidup di atas muka bumi ini. Maka pada malam ini insya-Allah marilah sama-sama kita melihat bagaimana kita nak berebut, bagaimana kita nak tanamkan dalam diri kita sifat berlumba-lumba ni, berlumba-lumba nak buat benda baik. Okey, berlumba-lumba nak buat benda baik. Kata Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kata Allah, yang kita nak fokuskan dalam pada malam ini, iaitu Allah Ta'ala sebut fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Okey, kebajikan. Okey. Maka ayat surah Al-Baqarah ayat 148 ini memberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyarankan, menyuruh kepada kita untuk sama-sama kita ini ada satu sifat bersegera ataupun berlumba-lumba nak buat benda baik. Okay? Sebab Allah Ta'ala telah menghamparkan pelbagai pahala di atas muka bumi ini. Okay? Allah Ta'ala tahu yang hamba-hambanya ini suka kepada pahala. Maka kita kena berlumba-lumba, berebut nak buat benda baik. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala maha mengetahui bahawa manusia ini selalu juga buat benda yang tak baik. Ataupun melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kita ini, walaupun Allah Ta'ala dah hamparkan pelbagai
pelbagai nikmat, pelbagai pahala yang Allah Ta'ala janjikan atas muka bumi ini melalui wahyu Allah ataupun melalui kalam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dikatakan manusia ini, dia tidak akan sunyi daripada melakukan kesalahan, kesilapan. Okey? Manusia ini tidak akan sunyi daripada melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Mohonglah kalau kita kata orang ni tak pernah buat dosa langsung, tak pernah buat salah. Mohong sangatlah. Okey? Semua manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kita ini tidak akan sunyi daripada melakukan kesilapan, kesalahan, dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi kita ni, hamba-Nya yang lemah ni. Allah Taala kita tahu kita ni lemah, kita ini kadang-kala akan tersilap langkah, kadang-kala kita akan tergelincir, jatuh ke dalam lembah-lembah kehinaan, lembah-lembah dosa. Maka Allah Ta'ala telah menyediakan pelbagai cara untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita buat. Dengan syarat kita ini dalam diri kita kena ada sifat berlumba-lumba nak buat kebajikan. Okay? Baik itu kita pernah mendengar bila kita berwuduk, wuduk itu akan memadam dosa-dosa kecil kita. Bila kita melakukan solat, solat yang baik itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Bila kita puasa, puasa boleh menghapuskan dosa kita. Ada yang boleh hapuskan dosa seminggu, Jumaat sampai Jumaat nak main ni. Okey? Kita puasa Isnin Khamis, dia menghapuskan dosa dari Jumaat sampai ke Jumaat. Ada yang pula puasa, dia boleh hapuskan dosa setahun sebelum dan setahun akan datang. Okey? Puasa seperti mana puasa hari Ashura itu. Okey? Ataupun puasa-puasa sunat yang lain yang Allah Ta'ala janjikan penghapusan ataupun Allah Ta'ala nak padam dosa-dosa kita yang pernah kita buat sebelum ni. Okey? Begitu Ar-Rahman, tu yang kita baca tadi. Allah Ta'ala ini bersifat Ar-Rahman. Surah yang tadi yang kita baca itu dinamakan dengan Ar-Rahman. Allah Ta'ala ini maha penyayang, maha mengasihani. Okey? Ar-Rahman. Ar-Rahman ini bila kita selalu sebut, selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ini Allah Ta'ala maha mengasihani kepada semua makhluknya. Okey? Tak kira orang tu beriman ke tak beriman ke, Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Okey? Ar-Rahim pula itu khusus bagi orang yang beriman saja. Allah Ta'ala akan bagi khusus bagi orang yang beriman sahaja nikmat-nikmat yang tertentu, khususnya syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Maka dengan sifat Ar-Rahman itu Allah Ta'ala dan sifat Ar-Rahimnya, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Okey? Itu dari sudut asasnya. Manusia ini memang tergelincir, selalu tergelincir. Bila kita tergelincir, Allah Ta'ala ada amalan-amalan khas yang boleh memadam balik dosa-dosa. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Okay? Dengan syarat kita ini kena tanam dalam diri kita perasaan, sifat, suka nak buat benda baik. Berlumba-lumba nak buat benda baik. Berlumba-lumba nak buat kebajikan kepada orang lain. Contohnya. Nah? Sebab hidup kita ini pilihan. Hidup kita pilihan kita. Okay? Hidup kita ini pilihan kita. Allah Ta'ala bagi dua pilihan hidup ini. Kita nak buat benda baik ataupun benda jahat. Kita nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun tak memberiman. Ataupun kita nak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pilihan itu Allah Ta'ala sediakan bagi kita dan ada tempoh masanya. Tempoh masanya sampai kita mati. Bila kita mati dah tak ada pilihan dah. Lagi mana kita duduk menyawa ni, masih duduk hidup ni, pilihan tu masih ada pada diri kita. Maka kalau kita pilih nak buat benda baik, maka kita
cubalah berlumba-lumba nak buat sebanyak-banyak mungkin kebaikan. Perkara yang baik, perkara-perkara pahala, ibadah-ibadah yang baik yang boleh menambah saham pahala kita. Okey? Dan yang keduanya, tuan-tuan, kita juga kena tanam dalam diri kita ini perasaan berlumba-lumba nak buat amal soleh secara berterusan. Okey, secara istiqamah, berterusan. Okey? Kita tak mau hangat-hangat teh ayam orang kata. Okey, buat sat lepas tu tak buat. Buat sat lepas tu tak buat. Kita kena istiqamah, berterusan, semangat nak buat benda baik ini, berlumba-lumba nak buat benda baik. Okey? Dalam berlumba-lumba nak buat benda baik ini, kata ulama, kita cubalah berlumba-lumba buat kebaikan ini. Yang pertama, kita nak jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut ibadahnya, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersungguh-sungguh, berlumba-lumba sungguh dengan kawan kita. Ajak kawan pula buat benda baik, buat amal ibadah ni. Kejut pula kawan, kejut anak isteri. Ajak kawan-kawan buat benda baik. Okey? Nak pergi semayang, ajak kawan. Nak bangun tahajud, kejut isteri, kejut anak-anak. Jangan kita seorang saja duk berlumba-lumba nak buat baik. Kena ada orang. Okey? Kena ada orang lain yang bersama-sama kita. Maka kita juga akan dapat saham pahala di samping anak dan juga isteri kita. Okey? Nak bangkit tahajud, nanti niat dalam hati ni, nanti terjaga tengah pagi nanti, pukul 3 pagi ke, pukul 4 pagi ke, nak bangkit buat tahajud 2 rakaat, nak kejut juga isteri dengan anak-anak. Okey? Semangat tu, semangat berlumba-lumba nak buat baik. Besok pula isteri kata, tak apa. Besok cek pula, ayang pula kejut abang. Okey? Duk lusa pula anak-anak pula kata, tak apa, nanti kami pula kejut baba dengan mama. Okey? Macam tu kita kena wujudkan perasaan ataupun semangat berlumba-lumba nak buat baik ni dalam keluarga. Kan begitu juga dengan kawan-kawan kita. Okey, ajak kawan. Okey, nak sedekah ajak kawan. Jom macam ada ada orang buat program tu. Dia minta bantuan pas sikit. Jom kita pergi sekali. Ajak kawan. Kita ini kadang-kadang kita seorang-seorang ni kita rasa tak semangat. Sebab itu, kita ni kena hidup secara berjamaah. Kena kenal dengan orang, kawan dengan orang yang baik, cari orang yang baik. Okay? Kadang-kadang kita ni tak ada motivasi, rasa macam lemah semangat. Jumpa kawan tu, kawan yang baik tu pula, dia sembang-sembang kita rasa semangat balik. Tu penting kawan tu. Tu penting charge. Kita tadi banyak dalam diri kita ni banyak ion negatif. Bila jumpa kawan-kawan kita hak positif ni, terus kita jadi positif. Okey? Tu pentingnya hidup berjemaah ni. Sebab tu orang duk suruh pergi sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah tu lebih baik daripada sembahyang bersendirian. Kita dah jelas dalam hadis Nabi tu. Okey? Tujuannya apa? Yang tu tujuan tu. Kita pergi sembahyang berjemaah, jumpa kawan-kawan, kita akan rasa bersemangat. Okey? Tu tujuan berjemaah. Okey? Macam mana kita tengok surau Jayawijaya penuh. Okey? Setiap malam penuh, setiap malam ada hidangan, duduk ramai-ramai tu bersembang apa semua, ia memberi motivasi kepada orang ramai bila kita bercakap, jumpa kawan-kawan yang sesurau, kawan-kawan yang satu kepala ibadah, suka pergi masjid, suka pergi surau. Dia memberi motivasi, seterusnya dia akan menyemai sikap kita nak berlumba-lumba nak buat benda baik. Okey? Berlumba-lumba nak buat benda baik. Yang ketiganya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya ambil kesimpulan sajalah daripada hadis ni. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, bersegeralah buat baik, berlumba-lumbalah buat baik sebelum mai 7 perkara.
Sebelum mai 7 perkara ni, kita kena berlumba-lumba sungguh buat baik. Sebab bila mai 7 perkara ni, kita akan rasa menyesal. Kita tak ada dah nak buat. Okay? Yang pertamanya, Nabi kata, sebelum kita papa, buatlah, segeralah buat baik sebelum kita jadi papa ataupun jadi miskin. Okay? Bila kita dah jadi orang yang tak ada apa, baru kita teringat nak bersedekah apa semua, waktu tu kita ni dah jadi miskin, dah jadi papa sebagainya, bankrupt ataupun dan sebagainya, maka payah dah kita nak berlumba-lumba nak buat benda baik. Okay? Dah tak ada apa dah. Waktu kita ada harta sedikit ni lah, kita cubalah bersedekah sebanyak mungkin. Berlumba-lumba nak buat sedekah. Okay? Yang keduanya, sebelum Nabi kata, berlumba-lumbalah buat baik sebelum kita kaya. Maksud di sini sebelum kita kaya tu, Nabi kata kaya yang menyebabkan kita sombong. Kalau kaya yang budiman, orang yang ada harta banyak, dia pula berlumba-lumba nak bersedekah, dia bagi duit yang banyak, setiap kali ada korban dia taja orang-orang buat korban, dia sendiri buat korban, dia taja orang-orang miskin buat korban dan sebagainya. Dengan duit yang ada pada dia tu, dia boleh berlumba-lumba buat banyak kebajikan. Yang tu orang kaya yang bagus. Yang Nabi maksudkan sebelum kamu berlumba-lumba buat baik sebelum kamu kaya, maksud di sini orang kaya yang jadi sombong dah. Bila orang kaya tu dia jadi sombong, maka rugi banyaklah. Dia tak bersedekah, dia tak melakukan, tak memberi bantuan kepada orang. Dia rasa dirinya payah nak keluar duit. Tu sombong dengan orang ramai. Dia kata duit yang aku dapat ni hasil titik peluh daripada tangan aku sendiri. Masih apa orang lain susah-susah nak kena bagi kepada orang susah. Mereka tak buat kerja apa pun. Bila dah jadi sombong, maka susah dalam diri kita nak berlumba-lumba buat benda baik. Yang ketiga, Nabi kata, berlumba-lumbalah buat baik sebelum mai penyakit. Bila mai penyakit, kita dah sakit, duduk terlentang, dah tak boleh bergerak, sakit pula sakit yang memudaratkan, susah dah kita nak buat banyak kebajikan. Sedangkan saluran kebajikan tu banyak, tapi kita ni pula ada penyakit, kita dah tak mampu. Okay? Yang keempat, berlumba-lumbalah buat kebaikan sebelum tibanya waktu tua. Bila mai waktu tua dah tak larat, uzur pula, okay? Dah nyanyuk apa semua, susah dah nak buat kebaikan, kebajikan. Maka waktu sihat itulah rebut sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima, rebut ataupun berlumba-lumbalah buat kebaikan sebelum datangnya mati secara tiba-tiba. Okay? Mati kita tak tahu tarikhnya. Mati kita tak tahu hari apa, kita tak tahu pukul berapa, kita tak tahu bila mati itu. Mati ini akan mai secara tiba-tiba. Maka berebutlah, berusahalah, berlumba-lumbalah untuk buat banyak kebajikan sebelum mai mati secara tiba-tiba. Okay? Yang keenamnya, berlumba-lumba juga buat kebaikan sebelum tibanya Dajjal. Sebelum tibanya Dajjal, Nabi kata, bila Dajjal mai, maka fitnah Dajjal itu cukup besar. Sehingga kan orang yang baik pun banyak yang tergelincir ikut Dajjal ini. Maka pada waktu tu susahlah kita nak berlumba-lumba, nak berebut-rebut, nak buat kebajikan. Okay? Dan yang ketujuh, yang terakhirnya, buatlah kebajikan, berlumba-lumbalah, bersegeralah buat kebaikan sebelum tibanya hari kiamat. Itu pesan Nabi. Ada tujuh. Nabi kata, Nabi suruh kita berlumba-lumba, bersegera buat kebaikan sebelum tibanya 7 perkara. Okay? Maksudnya Nabi nak suruh bagi motivasi kepada kita. Setiap hari ini adalah peluang bagi kita. Setiap hari yang berlalu ini adalah peluang bagi kita. Dan peluang itu boleh menjadikan pahala bagi kita, dan peluang itu juga boleh menjadikan dosa bagi kita. Okay?
kita sembahyang, kita bersedekah, kita bercakap benda yang baik, kita bersabar, orang hentam kita, kita sabar, semua tu pahala. Okey? Sebaliknya, kalau kita duk buat benda-benda yang tak baik, dia akan setiap minit itu akan menjadi dosa bagi kita. Maka kita kena rebut peluang yang masih ada ini. Yang keempatnya, tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, okey, banyaklah contoh-contoh yang boleh kita lihat bagaimana kita ni nak berlumba-lumba buat kebajikan, kebaikan. Banyak contoh. Okey. Antaranya Nabi kata apa, berlumba-lumbalah untuk mendapatkan saf yang pertama. Okey. Berebut sungguh. Okey. Sampailah sahabat-sahabat Nabi dulu ni berebut nak dapatkan saf pertama tu. Disebabkan ramai sangat nak dapatkan saf yang pertama tu, Nabi sampai buat undi. Begitu juga dengan azan ni. Ini satu sikap yang kita harus tiru. Tiru sikap perangai sahabat-sahabat Rasulullah ni. Mereka, salah satu sifat mereka ni, berlumba-lumba nak buat kebajikan. Berlumba-lumba nak pergi saf yang pertama. Berlumba-lumba nak pergi azan. Sampai ramai sangat semua nak pergi. Sampai Nabi kata, kalau boleh mengundi, undilah. Sampai macam tu sekali. Okey, begitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka kita juga boleh berlumba-lumba untuk beri bantuan sedekah kepada orang ramai. Okey. Bagaimana kita boleh melihat rakyat Malaysia ni memang suka berlumba-lumba buat kebaikan. Okay? Kita tengok masa musim banjir, semua orang pakat berlumba-lumba bagi bantuan. Okay? Dalam ramai-ramai yang bagi bantuan tu, tiba-tiba kita tak rasa apa. Maka rugi sangatlah. Kita tak rasa apa. Orang semua bagi derma, beli bantuan, beli makanan, beli tilam apa semua pergi hantar. Tak cukup dengan tu, buat konvoi pergi bagi bantuan apa semua di sana. Semua tu termasuk di dalam adanya sifat berlumba-lumba nak buat baik. Berlumba-lumba nak bagi kebajikan kepada orang ramai. Okay? Kata Nabi, man dalla ala khairi kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjuk kepada orang lain cara nak buat benda baik, dia akan dapat pahala sama macam orang yang buat baik tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi contoh kepada orang lain. Contoh dalam berlumba-lumba buat kebaikan ni, maka kita jadi contoh kepada orang lain. Orang lain tengok kita buat banyak kebajikan, orang lain pun akan tiru nak buat macam kita. Maka kita dalam sedar tak sedar, kita akan dapat pahala orang yang meniru gaya kita buat kebaikan tersebut. Disebutkan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita yang pertamanya kita kena letak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutanlah. Yang keduanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini seperti bintang-bintang yang bergemilapan. Kata Nabi, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang yang bergemilapan. Okay? Maka kalau kita nak mengambil contoh, lihatlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi ini menunjukkan kepada kita besarnya cita-cita mereka untuk berlumba-lumba nak buat baik. Nak buat kebajikan, nak merebut sebanyak mungkin pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana diriwayatkan orang-orang miskin pada zaman Nabi ini, sahabat-sahabat Nabi yang miskin ni, yang tak ada duit, mereka ini jealous, cemburu dengan orang-orang kaya, sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Okey, sahabat-sahabat Nabi yang miskin ni, mereka ini ada satu sifat dipanggil ghibtah. Sifat dengki tetapi tidak berdosa.
Sifat dengki kepada orang lain, orang dia tengok orang lain boleh buat banyak kebaikan, boleh bersedekah banyak, mereka dengki. Mereka nak bersedekah macam mereka juga, tapi tak boleh. Tapi mereka tidak dah sampai menyebabkan orang yang bersedekah itu tak boleh bersedekah dah. Ataupun mereka pergi curi harta orang yang bersedekah tersebut. Yang tu dipanggil hasad. Hasad ini berdosa. Sebaliknya ghibtah ini rasa cemburu kepada orang lain, tetapi dalam masa yang sama kita tidak meniatkan apa yang kawan tu dapat hilang daripada dia, maka yang tu tidak berdosa. Itu sebaliknya itu dianjurkan dalam agama kita. Itu dinamakan ghibtah. Sedangkan hasad itu kita dengki kepada orang lain, dalam masa yang sama kita nak rezeki hak dia dapat tu hilang daripada dia dengan apa cara sekalipun, dan kita nak rezeki yang kawan tu dapat kembali kepada kita. Kita buatlah macam-macam kat dia. Itu dengki, itu hasad, itu berdosa. Sifat sahabat-sahabat Nabi ni, dia ada perasaan ghibtah. Dia tengok sahabat-sahabat Nabi yang kaya ni boleh bersedekah, ada duit yang banyak, maka mereka pun nak buat macam tu. Nak berlumba-lumba, nak bersedekah juga. Tapi sahabat Nabi ni tak ada duit. Okay? Sahabat-sahabat Nabi, ahli sufah yang miskin ni, yang hidup dalam masjid Nabi, tak ada apa nak makan, duit apa pun tak ada. Mereka jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ni orang miskin, kami nak juga pahala menyamai ataupun kalau boleh lebih daripada orang kaya tadi. Yang mereka ada harta boleh bersedekah. Kami ni tak ada harta. Macam mana kami nak boleh menyamai dari sudut pahalanya? Menyamai orang kaya, sahabat-sahabat Nabi yang kaya yang tadi, yang mereka juga beribadah, mereka juga bersedekah. Maka Nabi pun ajar kepada mereka zikir, antaranya menyebut yang selalu kita sebut lepas sembahyang tu. Nabi ajar lepas zikir subhanallah 33 kali. Okay. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ya. Okey. Kemudian diikuti kita tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, untuk menggenapkan 100. Jadi zikir 33 kali itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu Nabi ajar kepada sahabat-sahabatnya yang miskin ini. Maka Nabi kata kalau kamu amalkan zikir-zikir ini, dia akan menyamai darjat orang-orang yang kaya yang bersedekah tadi. Okey. Maka sahabat-sahabat Nabi yang miskin ini pun seronok sebab mereka dapat satu amalan berzikir, okey, yang mana bila mana mereka berzikir, mereka akan dapat menyamai pahala sahabat-sahabat Nabi yang kaya yang mereka juga buat ibadah, dalam masa yang mereka bersedekah. Maka sahabat-sahabat Nabi yang miskin ini, mereka rasa seronok, mereka mengamalkanlah zikir ni. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang kaya ni pula, bila dengar bahawa Nabi telah ajak sahabat-sahabat yang miskin ni tentang zikir yang besar pahala dia ini, sahabat-sahabat Nabi yang kaya ni rasa tak puas hati pula. Rasa ghibtah pula. Rasa tak puas hati. Tak boleh jadi ni. Sahabat-sahabat kita hak nu dapat amalan zikir yang menyamai kita dah ni. Maka sahabat-sahabat Nabi yang kaya ni pun, mereka pun amalkan juga zikir ni. Amalkan juga zikir ni. Mereka dah lah kaya. Buat amal ibadah. Semayang apa semua macam sama juga. Kemudian ada harta. Boleh bersedekah. Kemudian dia bertambah lagi dengan zikir yang Nabi ajak kepada sahabat-sahabat Nabi yang miskin tadi. Maka mereka ni lebih lagi lah. Tinggi darjat mereka ni lebih lagi. Maka itu nak tunjuk tu semangat berlumba-lumba nak buat benda baik ni. Bila didengari oleh sahabat-sahabat Nabi yang miskin tadi, mereka kata, tak boleh jadi macam ni.
Mereka pun dapat zikir hak macam kita, Nabi bagi kat kita hari tu. Maka mereka rumpaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, macam mana ni? Kami nak melebihi darjat mereka macam mana? Mereka ada harta boleh sedekah. Lah ni mereka juga berzikir sama macam kami. Maka Nabi pun kata, Nabi kata apa? Nabi sebut ayat Quran, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Okey, maka kata Nabi, itulah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang dikehendakinya. Maksudnya, terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Golongan mana yang Allah Ta'ala nak angkat darjatnya daripada golongan-golongan yang lain. Maksudnya Nabi serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam situasi tersebut. Okey, baik. Itu pentingnya nak tunjuk di situ semangatnya. Semangat berlumba-lumba untuk buat benda baik di kalangan para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Begitu juga kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh juga kepada kita tentang sifat berlumba-lumba buat baik ini. Okey, secara ringkasnya bagaimana Nabi ini dalam satu peristiwa nak pergi perang Badar. Nabi ini dia naik unta, okey. Tak cukup dalam hadis riwayat tak cukup kenderaan, terpaksa share. Satu unta tu ataupun keldai tu terpaksa naik sampai 3 orang. Okey. Maka giliang-giliang. Okey. Seorang akan jalan, batu giliang pula dia akan naik, batu orang lain pula jalan. Okey, diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Miqdad share satu kenderaan. Okey. Maka Sayyidina Ali kata apa? Wahai Rasulullah, lebih kurang macam inilah mafhum hadis tu. Wahai Rasulullah, tak apalah, biar kami jalan. Wahai Rasulullah, kamu duduk atas unta ni. Biar kami jalan. Okey. Nabi kata, tak payah, hampa naik. Aku nak jalan juga. Nabi kata, lebih kurang macam itulah mafhumnya. Aku nak jalan juga sebab apa? Aku tak maulah hampa saja berjalan dapat pahala ni. Setiap langkah nak pergi medan perang ni dikira pahala di sisi Allah Subhanahu Taala. Aku tak mau cemburu tengok hampa duk berjalan, hampa saja dapat pahala. Aku pun nak juga dapat pahala macam hampa, nak berjalan. Sampai macam itu sekali Nabi kata. Nabi tunjuk contoh kepada kita. Bagaimana Nabi ini pun berlumba-lumba nak cari pahala. Sedangkan kita tahu Nabi ini darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala orang yang memang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah. Nah, tetapi Nabi nak tunjuk kepada kita bagaimana sikap perangai, okey, berlumba-lumba nak buat benda baik ini. Okey. Maka di akhir ini kali lagi marilah sama-sama kita menanamkan dalam diri kita ini semangat nak buat benda baik. Okey. Semangat nak berlumba-lumba buat benda baik. Begitu juga semangat nak ajak kawan-kawan yang lain ni buat benda baik sama-sama dengan kita. Okey. Kita ni kadang-kadang bila ada kawan yang ajak kita baru kita semangat. Okey, kadang-kadang kita seorang ni kadang-kadang kita rasa tak semangat bila jumpa orang kawan-kawan kita yang baik ini. Mereka ini boleh bagi semangat dengan kita. Begitu juga ajaklah kawan-kawan kita, ajak anak isteri kita untuk buat benda baik, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, meraih pahala sebanyak mungkin kerana kehidupan kita ini singkat. Kita tak tahu kematian kita, tarikh kematian kita itu bila. Hidup kita ini adalah pilihan, maka kita pilihlah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah sekadar tu. Suara pun tak nak keluar, tak keluar je. Doroyan pun banyak biji dah duk makan ni. Duk pening ni tak habis-habis lagi. Malam ni gagah jugalah. Berapa kali dah duduk minta tangguh, minta tolak dengan Tuan Haji Rahim. Malam ni
terpaksa terima jugalah. Dah banyak kali dah saya minta pelepasan tak boleh dan sebagainya. Alhamdulillah malam ni dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sekadar itu. Mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kekhilafan, segala kesilapan. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jazakallahu khairan katsira. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azizi Ibrahim yang telah pun menyampaikan tazkirah ilmu kepada kita pada malam ni dalam slot rutin kita. Selain daripada tadi telah pun mendengarkan bacaan Al-Quran daripada surah Al-Qamar ayat 51 sampai 55, seterusnya surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 67 yang telah dibacakan tadi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, beruntung kita kerana kita dapat mendengar ilmu yang panjang Ustaz uraikan pada malam ni, khususnya berkaitan dengan surah Ar-Rahman, di mana dalam surah Ar-Rahman ni Allah beberapa kali berulang kali menyebutkan maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Jadi sesungguhnya banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita seperti yang Ustaz sebutkan. Jadi seharusnya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, sama ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang seperti biasa yang kita tengok, yang kita dapat nikmat hakikat juga, nikmat hakikat juga harus kita syukuri. Nikmat hakikat sebenarnya nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus syukuri dan juga kita tak boleh kufur daripada nikmat tersebut. Kerana kalau sekiranya kita mensyirikkan Allah SWT, itu nikmat iman yang Allah berikan, sebaliknya kita mensyirikkan Allah SWT, maka Allah tak akan terima ampunan yang kita minta daripada Allah. Itu yang kita ketakuti. Jadi untuk menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah SWT seperti mana Ustaz sebutkan tadi, maka berlumba-lumba daripada dulu, daripada sunnah ketika Rasulullah dan sahabat-sahabat lagi sampailah pada kini, sunnahnya bahawa kalau nak tanda kita syukur kepada Allah SWT, maka kita kena berlumba-lumba melakukan perkara kebaikan, berlumba-lumba dalam melakukan perkara kebaikan dan juga kebajikan, sama ada melakukan secara sendiri ataupun yang lebih baiknya secara berjemaah, seperti iaitu sama ada kita sendiri melakukan dan ajak ahli keluarga kita dan teman-teman kita secara berjemaah untuk melakukannya, kerana dengan berjemaah semangat dia lebih tinggi. Jadi ada orang akan memperingatkan kita, bukan dekat kita saja tapi orang keliling juga akan mengingatkan kita, memperingatkan orang, sahabat-sahabat baik kita sekeliling juga akan memperingatkan kita supaya kita berlumba-lumba membuat benda yang sama, benda yang baik. Jadi dengan itu kita saling memperingatkan, kerana itu adalah sunnah Rasulullah SAW memperingatkan. Jadi tuan-tuan dan puan, diucapkan terima kasih sekali kepada Ustaz. Jadi mungkin kita buka sedikit interaksi daripada tuan-tuan dan puan yang nak berinteraksi dengan Ustaz. Silakan tuan-tuan, siapa yang nak berinteraksi. Puan Haja Nolila nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ustaz, tadi Ustaz ada sebut contoh-contoh berlumba-lumba dalam perkara-perkara, banyaknya untuk orang lelaki lah Ustaz. Macam dapatkan saf yang pertama kan. Orang perempuan ada juga yang pergi, tapi jarang. Macam tempat saya ni tak ramai lah perempuan pergi masjid tu kan, nak dapatkan saf pertama. Kemudian berlumba-lumba nak laungkan azan kan. Perempuan memang tak dapat lah peluang lah. Mungkin Ustaz ada perkara-perkara lain yang boleh dikongsikan untuk orang perempuan berlumba-lumba nak buat apa?
Terima kasih. Orang perempuan ni dia sebenarnya lagi banyak. Dia Ustaz, lagi, Ustaz, lagi ya. ini satu contoh macam Ustaz cerita tadi, sahabat-sahabat dia rasa apa? Dia rasa dengki ataupun iri hati. Iri hati bila orang lelaki dapat buat banyak kebajikan, orang perempuan pula jadi satu benda yang positif. Maksudnya berlembah-lembah lah. Jadi orang perempuan kata, kami pasal apa tak ada. Ni contoh macam Ustaz contoh tadi. Okay, sebenarnya banyak ruang untuk orang perempuan boleh juga berlembah-lembah untuk melakukan banyak kebajikan. Okay? Dari sudut sedekahnya, okay? Dari sudut melakukan berkhidmat untuk suami. Okay? Itu antara perlombaan untuk melakukan kebaikan yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Walaupun orang perempuan ini tidak digalakkan untuk pergi sembahyang berjemaah, okay, untuk mendapatkan sah yang pertama, tetapi mereka ada ruang dan peluang di rumah yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang perempuan dia boleh berlumba-lumba untuk buat sebanyak mungkin kebaikan, khidmat untuk suaminya. Okey, berkhidmat untuk anak-anaknya, membesarkan anaknya dengan nilai-nilai agama. Okey, itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya anak itu melakukan suruhan ajaran yang mak dia ajak itu sepanjang hidupnya, maka sepanjang itulah si ibu itu akan mendapat ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya orang perempuan ni dari sudut saf itu afdalnya Nabi kata saf di belakang. Okey. Kalau kita semayang ini, saf kita dengan saf orang lelaki ni rapat, dekat sungguh. Maka Nabi kata saf afdal bagi orang lelaki saf yang pertama. Adapun afdal bagi orang perempuan saf yang paling belakang. Itu pun tengok situasi juga. Kalau situasi macam kita ni semayang saf kita dengan orang perempuan ni jauh, jarak yang jauh, tidak rapat, tidak menimbulkan fitnah, maka saf depan tu bagus juga untuk orang perempuan. Adapun saf dengan orang lelaki ni bila duduk rapat dengan orang lelaki dan boleh menimbulkan fitnah, sebab tu Nabi kata saf yang terakhir itu lebih afdal bagi orang perempuan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Mungkin Puan Syarifah Husin nak berinteraksi dengan Ustaz. Sesungguhnya saya dapati Puan Syarifah Husin adalah antara yang jemaah yang konsisten mengikuti program kita. Jadi saya nak bagi peluang kepada Puan Syarifah Husin untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Puan Syarifah. Ya, Puan Syarifah, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Cik Ibrahim. Saya rasa tak ada apa soalan yang nak ditanya pada Ustaz. Saya ucapkan terima kasihlah atas pencerahan yang Ustaz berikan tadi. Itu saja Ustaz. Mudah-mudahan semua diri saya sendirilah khususnya. Alhamdulillah, nampaknya semua faham dengan penerangan yang Ustaz berikan. Jadi kita ucapkan ucapan terima kasih kepada Ustaz dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan yang sudi berinteraksi dengan Ustaz. Jadi sekarang pun dah lebih dah masanya sebenarnya. Dah pukul 10.51 dah. Jadi kita tutuplah Ustaz dengan doa. Jadi nak minta Ustaz sekali lagi bacakan doa untuk kami. Amin. Sama-sama. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirilah kehidupan kami dengan perakhiran yang baik. Sekiranya kehidupan kami pada malam ini adalah yang terakhir dalam kehidupan kami, maka akhirilah kehidupan kami dengan yang terbaik dan janganlah engkau akhiri kehidupan kami dengan jalan yang kesudahan yang tidak baik, kesudahan yang tercela daripadamu ya Allah.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah pertemuan kami pada malam ini dan berkatilah, rahmati jugalah perpisahan kami selepas ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna al-layli wa waj'alhu lana ya rabbal alamin.